Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia fadil ayahanda Ustaz Sayuti, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dapat kita bersama pada malam ni, tuan-tuan. Setelah kita cuti lama, kita sambung balik pada bulan GST. Mereka tak panggil bulan April, Ustaz, panggil bulan GST. Rupanya nak kena tunggu GST baru boleh main. Jadi tuan-tuan, mari kita tengok ta'lim al-muta'allim kita. Kita sampai pada muka surat 32, pada perkara sabar dan tetap dalam pengajian. Dua benda dalam mengaji ni. Pertama, nak kena sabar. Yang kedua, nak kena tetap istiqamah. Kita bincang dah sampai 2 rangkap dah. Dalam 2 rangkap ni duk cerita kat kita, sebelum kita memilih satu-satu pengajian, kita kena teliti dan semak. Jangan, kata syekh kitab kita, jangan kita pakai piduk terpa, tak semak, tak teliti siapa guru dia, pelajaran apa kita nak mengaji. Bila mengaji tengah-tengah jalan, kita tinggal. Habis tu dia dah. Dia sambung tang, ketahuilah bahawa sabar dan tetap, yakni istiqamah, itu menjadi asas utama dalam semua urusan, dalam semua kerja buat kita, terutama mengaji ni. 2 benda ni yang sangat penting. Pertama, nak kena sabar sungguh. Yang kedua, nak kena istiqamah. Tetapi jarang sekali, syekh kita kata, tetapi jarang sangat orang yang dapat bersabar. Seperti yang pernah diungkapkan dalam sebuah syair. Apa kata syair ni? Katanya, likullin ila sya'wil ula harakatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Semua orang berlumba menuju tangga kejayaan, tetapi jarang dalam kalangan mereka sabar menunggu kejayaan tersebut. Jadi syair ni habaq kat kita, dia kata semua orang nak kepada jaya, buat kerja apa pun nak berjaya, tetapi dia kata jarang dalam ramai-ramai kita ni sabar nak tunggu berjaya tersebut. Banyak orang dia nak cari jalan pintas untuk berjaya. Kalau berniaga pun
dia nak meniaga cepat bagi kaya. Kalau amalan masuk syurga pun hak jenis cepat-cepat masuk syurga. Dia tak kira lah. Itu yang duk jadi haru biru belakang-belakang ni. Dia kira tok guru mana boleh bawa dia cepat masuk syurga. Dia tak kira habis pelik dah jadi ni. Tok guru tu kata, kalau hang nak masuk syurga cepat, hang kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Bagi pelik sikit ya, orang suka. Orang suka. Sampai satu tahap, sampai berlaku syirik kita kepada Allah. Jadi mengaji ada maratib dia, ada tangga-tangga dia, ada orang panggil apa, step-step dia. Kena macam tu. Bukan boleh pakai rumu, bukan boleh pakai lompat. Hari ni mula mengaji, esok lusa nak kena faham sungguh hak tinggi-tinggi, tak boleh, kan? Tak boleh. Dia ada step-step dia. Pernah juga diungkapkan bahawa ada satu ungkapan katanya, asyaja'atu sabru sa'atin. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Yang kata keberanian tu adalah sabar. Maka oleh itu seseorang pelajar perlulah sanggup menunggu dan sabar bersama tuan guru tertentu. Dan dia mengaji satu-satu kitab, dia bagi habis dengan kawan tu. Itu maksud dia. Bukan kata bila dia mengaji dengan tok guru tu, dia tak boleh pergi mengaji dengan guru lain. Ni pun ada hak duk jadi hak antara kumpulan-kumpulan macam ni, macam tu lah. Mengaji kat guru lain ni, dia buat lah. Guru yang betul kita aja. Orang lain tu semua tak betul. Kita ni hak isi ni orang lain kulit ya. Dia buat macam tu. Mengajilah, tengok guru hak elok mengaji. Begitu juga sabar mempelajari sesebuah kitab sehingga dia tidak meninggalkan guru atau kitab tersebut sebelum selesai, maka kuranglah ilmunya. Orang yang mengaji sekat-sekat, tak bersungguh ni, tak sabar sungguh, maka kuranglah ilmu dia. Dia tak selesai. Satu, dia tinggal tok guru, ataupun dia tinggal kitab tersebut. Kita tumpu satu-satu. Dan nak kena sabar sungguh lah. Kadang-kadang kita clear dah, tok guru pula. Kita ni nak main mengaji tak sangat dah, tok guru 3 bulan tak main. Dia sabar lah. Dia nak kena sabar sungguh. Yang kita tu tak sanggup tengok tarikh isi sendiri lah. Tak tahu tok guru ubah pula dah malam Jumaat dah. Begitu juga seorang penuntut ilmu perlu tetap mendalami satu bidang ilmu terlebih dahulu sebelum dia sibuk mempelajari bidang yang lain. Yang ni kalau pengajian khusus lah. Macam tuan-tuan ni lain dah. Peringkat kita di masjid ni lain. Kita ada kalau macam kita bincang ni mengaji pondok, mengaji sekolah tu khususnya tu. Dia satu-satu bab dia mengaji. Dan tetap di sebuah negeri sebelum berpindah ke negeri lain tanpa ada keperluan yang mendesak. Kalau dia mengaji satu-satu tempat tu, habis dulu di situ. Dan ujian dia macam tu lah. Dia mengaji tani, dia kata tanu syok lagi. Kawan-kawan nak main habak ya. Dia kata mengaji apa jamiah tu, dia kata mai kita pindah mai jamiah ni pula. Dia kata dia tak ada nak habis. Dia kawan-kawan duk main cerita seronok. Macam tu juga kalau orang duk berubat. Orang mengaji ni macam orang berubat lah kan. Kadang-kadang baru duk makan ubat tu 2-3 hari, tanda tak ada lagi lah. Ada pula mat mana duk main habak, Allah hang tinggal lah ubat tu. Dia kata aku dulu tok wan aku duk makan ubat ni. Tu dia kan. Baru lagi berapa hari dia pun tinggal pi terpa ubat nu pula dah. Pi ubat nu pula siapa mai ziarah pula. Dia kata hang tinggal lah pak benakal aku dulu makan ubat hak jenis ni. Pula dah. Jadi dia mengaji ni macam berubat lah. Maknanya jangan duk dengar orang lain, dengar doktor tu. Dengar hak orang duk rawat kita tu. Hak orang duk rawat pada waktu semasa tu. Macam tu juga mengaji, dengar guru tu, kita pergi tanya dia. Ni kalau kawan lain duk main habak, betul orang pergi ziarah orang pun, tuan-tuan, adab kita pergi ziarah orang sakit pun, jangan mengesyorkan satu-satu benda. Jangan syor kepada pesakit tersebut. Kita kena syor kepada keluarga pesakit. Kalau syor kat pesakit memanglah dia tu dia sakit kan. Bila kita duk pi habang tu dia teruja. Hak ubat tu dia ada proses dia, baru berapa hari.
Ya, kawan baru makan 3 hari, benda tak ada lagi, ataupun ubat dia jenis tindak balas dulu. Ada jenis ubat dia tindak balas dulu, kan? Kita duk pergi cerita kat dia, dia kata tu hang jangan nak makan ubat tu, tengok hang sakit ke teruk pula dah, kan? Dia kena khabar kepada keluarga dia. Macam tu juga mengaji pun, duk pergi cerita ke budak tu, dia angkat bed dengan yang tu, kan? Jadi semua saranan untuk menetap itu adalah atas tujuan agar usahanya tidak berkecamuk, mengaji satu-satu tempat, hatinya tidak bercelahu, masanya tidak disia-siakan, dan dia tidak menyakiti hati gurunya. Mengaji bagi Pabi, itu orang kata sabar menahan dari segala apa yang diingini oleh hawa nafsu juga perlu. Kita sabar tahan diri kita daripada keinginan hawa nafsu, sangat perlu. Seorang penyair pernah bermadah, seorang penyair pernah berkata, katanya, innal hawa lahu wal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Sesungguhnya hawa nafsu itu sendiri adalah hina. Barang siapa kalah dengan hawa nafsu, sebenarnya dia rebah di pintu kehinaan. Jadi penyair ni kata hawa nafsu tu sendiri adalah satu benda yang hina. Hawa nafsu tu sendiri benda hina dah. Tak tahu kita kalah dengan benda yang hina, maknanya kita ni hina sungguh. Macam kita lawan bertumbuk dengan orang perempuan, lawan tumbuk dengan orang perempuan tu pun dah lekeh dah, tak tahu kalah pula dengan orang perempuan tu, 2 kali lekeh. Tu maksud dia. Jadi hawa nafsu tu sendiri teruk dah, tiba-tiba kita kalah dengan dia, lagi teruk. Hawa nafsu ni macam-macam lah. Nak main mengaji, dia larang bagi mengaji, dia macam-macam lah tuan-tuan. Dia halang kita, dia retiak, dia lebih retiak pada kita lagi. Jadi seorang penuntut juga akan bersabar menahan dugaan dan ujian. Kadang-kadang tuan-tuan, syaitan ni dia nak rosakkan kita. Bukan kadang-kadang, memang syaitan dia nak rosakkan kita. Dia kena tarik kita keluar daripada kumpulan, daripada jamaah. Manusia yang paling mudah dirosakkan ialah manusia yang berada di luar jamaah. Dia tak duduk dengan kumpulan orang. Awak ustaz mesti tubuh satu jamaah. Dah, solat jamaah ni, kita duk mai jamaah surau kita ini juga adalah jamaah. Kita duk mai kuliah juga adalah jamaah. Jadi macam mana dia nak rosakkan kita? Dia tak, syaitan cukup payah nak rosakkan orang yang mengekali jamaah. Orang yang kekal dengan jamaah memang syaitan payah nak rosak. Jadi macam mana cara dia nak rosak? Dia kena tarik seseorang tu keluar daripada jamaah. Macam mana dia nak kena tarik? Dia menimbulkan pertelingkahan hati. Contoh macam mana? Dia ni kaki mengaji. Macam mana cara nak bagi tarik keluar dia daripada jamaah? Ada kemungkinan hari itu ataupun hari-hari sesuatu hari yang lain, ada sama-sama kawan-kawan terkata apa tak tahu kat dia, terkata ke, ataupun dia sebak-sebak buku seorang kat dia tak bagi, bukan sengaja tak bagi, tak nampak dia, dia saja nak cari jalan ni, ambuih no, dia buat ambuih, dah ambuih habis dia balik-balik rumah melengung. Bini tanya, awak abang melengung? Aku duk pergi jemaah lama dah, tak terasa macam hari ni. Dia buat itu. Aku tak pergi dah. Aku tak pergi dah. Tobat. Dah ni buat tobat tu. Tobat bila ada syadah lah tu. Dia kira ada syadah ni kat belakang lagi. Tobat, dia kata aku tak pergi dah. Bila tobat tak pergi dah tu, syaitan mudah buat kerja. Solat jemaah dia dah. Dia tak pergi tu bukan dia meluat ke solat jemaah. Dia tak pi tu bukan dia meluat kepada pengajian. Dia tak pi tu dia meluat kepada seseorang dalam pengajian tersebut. Itu adalah kejayaan syaitan. Rugilah dia. Dan dia tak duduk lah jemaah, senang. Syaitan senang nak perusah dia. Tu jaga. Jadi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang terasa ter ni, tuan-tuan jangan layan. Yang tu memang kerja syaitan. Memang kerja syaitan.
Jagalah tuan-tuan. Tambah tuan-tuan yang duk istiqamah main solat jamaah, istiqamah main pengajian, jenis ter ni tuan-tuan kena abai. Kalau tuan-tuan layan ter ni, maknanya lepas ni tuan-tuan ter lah. Tu syaitan lah tu. Adalah kadang-kadang aku duk jadi makmum lama dengan Ustaz Sayuti ni, amboi hari tu. Dia buat amboi hari tu. Adalah kadang-kadang tu dia benda, tapi saja syaitan nak bagi jadi. Kita jangan kita tinggal. Jadi macam tadi lah, hawa nafsu lah tu. Hawa nafsu lah. Kalah dengan dia tu kira hina sungguh lah kita. Hina sungguh. Jaga tuan-tuan, syaitan ni jaga. Dia nak tarik kita keluar daripada jamaah. Ada sebuah syair pernah diungkapkan, dan ada orang mengatakan bahawa syair berikut adalah ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa dia bunyi syair ni tuan-tuan? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Ingatlah, kata syair ni, bahawa engkau tak akan memperolehi ilmu. Tuan syair ni kata kita tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Bisittatin, dengan 6 perkara. Akan aku bentangkan perinciannya kepadamu. Apa dia 6 perkara tu? Yang pertama zakain. Yang pertamanya cerdik. Cerdik ni bukan duduk kat guru. Cerdik ni duduk kat pelajar. Cerdik ni mesti otak pintar ke? Tak mesti. Tapi maksud cerdik ni, dia kreatif. Murid kena kreatif. Contoh macam mana? Dia duduk kekal mengaji, tiba-tiba pada malam tu kereta dia rosak. Macam mana dia cerdik? Dah kereta rosak tu saya pergi mengaji. Tu tak cerdik. Orang cerdik, dia duk ingat siapa yang duk pergi mengaji dulu ni. Dia telefon kawan tu suruh main ambil. Tu cerdik. Dia kata cerdik tu. Dia kata cerdik. Cerdik ni bukan mesti cerdik yang kata apa otak pintar tu sepasal lah. Tapi cerdik macam tu, dia kena kreatif. Tidak, dia tak boleh mengaji, dia tak dapat ilmu. Kereta rosak tak main. Macam tu. Ataupun ada jadi sesuatu, dia tak ada jalan lain, dia kena fikir jalan lain supaya dia dapat hadir. Aku ada motor, tapi malam ni hujan tak kena mengaji lah kot. Jangan tak kena mengaji, dia kena cerdik. Siapa yang nak pergi mengaji ada kereta, aku tumpang dia. Itu cerdik, dia kata cerdik tu. Jadi dia kena cerdik lah. Dia kena pandai atok nak mengaji macam mana. Aku ada kerja, ya aku ada kerja, tapi kerja aku tu sampai waktu mana aku kena atok lah, bagi habis kerja aku tu waktu mana kan. Jadi tak bolehlah guna alasan nak buat macam mana kerja. Tu dia tak cerdik. Dia tak cerdik nak atok boleh mengaji tu. Dia nak kena atok nak buat macam mana kerja, nak tinggal nak sembahyang jemaah macam mana. Tak cerdik lah tu. Dia kena retiak lah. Saya pomen mana boleh sembahyang Jumaat tak dan. Dia kena cerdik lah. Pomen dia kena berhenti pukul 12.30. Dan lah setengah jam dia nak. Tu kata cerdik tu. Tapi kalau dia kerja sampai 1.30, dia tak cerdik mana dan basuh. Tu kata cerdik tu. Cerdik ni bukan mesti otak IQ tinggi, tapi macam mana dia nak manage hidup, manage kerja, nak main mengaji waktu mana, nak sembahyang jemaah macam mana. Dia macam tu kan. Itu kata cerdik. Yang pertama nak kena cerdik. Cerdik ni kepada siapa? Kepada pelajar tu. Itu. Jadi tak akan dapat ilmu melainkan yang pertama nak kena cerdik. Cerdik ni lagi juga macam-macam lah. Dia kena strategi dia mendampingi guru, mendampingi kawan-kawan yang lebih ada ilmu pada dia. Itu cerdik. Yang keduanya kena haloba, kena tamak. Dia kena pulun. Tamak ni pulun. Kitab tu mengaji dah itu. Ini ustaz lain pula. Mungkin
ustaz lain pembawakan dia lain pula, kan? Dia tamak. Hang ni duha pun hang pergi mengaji, petang sat lagi pukul 3 pun hang mengaji, maghrib dia tamak itu, baru dapat ilmu. Kalau dia tak tamak, tak dapat. Apa dia lagi? Yang ketiganya, dia kena sabak. Yang ketiga, dia nak kena sabak. Macam kita duk bincang tadi lah. Sabak ni tuan-tuan macam-macam lah. Kadang-kadang dia okey dah, guru dia pula. Kadang-kadang dia okey dah, kawan dia pula. Kadang-kadang dia okey lah, keluarga dia pula. Macam-macam lah. Nak kena sabak sungguh dengan karena ujian kita. Yang keempat, dia ada belanja. Dia ada belanja. Maknanya dia cukup belanja untuk pengajian dia lah. Kalau hak pengajian yang, kalau dia duduk universiti ke, pengajian khusus tu, macam kita pun nak kena cukup belanja juga. Kalau sampai tak cukup belanja, nak kena pergi kerja, kan? Macam mana nak sara anak bini tu, jadi kena guna cerdik macam mana nak bagi cukup belanja. Yang kelima, guru yang bijaksana. Yang hak murid kena cerdik, guru kena bijaksana. Guru bijaksana macam mana tuan-tuan? Guru nak kena faham murid dia. Guru ni dia nak kena faham murid dia. Dia kena tengok murid ni dia macam mana dah, dia punya apa, dia punya penumpuan dia. Kalau sekolah tak? Kalau sekolah ni tuan-tuan, mungkin mata pelajaran sama, tetapi ketika mengajak waktu pagi dengan mengajak waktu petang tentu berbeza pendekatan dia. Pelajaran sama, pelajaran hak tu lah. Tapi kalau ajak pada jam 9 pagi, mungkin pendekatan guru tersebut berbeza. Ajak 2 petang, pelajar yang sama juga, pelajaran yang sama juga, tapi pendekatannya berbeza. Itu bijaksana. Lepas tu guru ni dia nak kena faham anak murid dia. Anak murid dia yang main mengaji ni siapa? Hak main mengaji ni semua satu hak pencin dah. Hak tak nak GST lah, pencin. Satu hak baru nak pencin. Satu hak sakit belakang. Jadi dia nak kena melayani anak murid dia cara orang sakit belakang lah. Kalau dia kata, tuan-tuan hak nak sandar, pergi balik. Oh, tak boleh kan? Dia guru nak kena bijaksana macam tu lah. Ni hak sandar lagi, pergi balik. Saya tak suka hak murid sandar. Lah ada apa ni dah? Tu pun kira clear lah, dia nak main mengaji, biar pergi lah. Janji dia jaga adab-adab yang lain, tak unjuk kaki. Kalau unjuk kaki pun tak apa, jangan unjuk depan guru, kali sikit kot belakang. Hak jenis lengoh pergi duduk belakang tu. Pergi belakang sikit, dia sandar di almari tu, dia unjuk kaki. Tak apa, main lah. Lebih baik dia unjuk kaki di surau, di masjid, daripada dia unjuk kaki depan televisyen. Tu nak kena bijaksana tu, nak kena parti tu, nak kena tengok siapa dia murid dia. Dia tak samalah murid hak mengaji dengan dia duduk sila lendik di kelas tu. Dia nak kena, guru tu nak kena. Kalau agak respon tak ada, guru kena berhenti lah. Guru yang lajak sampai 9 malam, dia kata nampak ni respon tak ada lah, dia nak kena berhenti. Tu yang kata bijaksana tadi. Dan yang keenamnya, lama masanya. Mengaji ni kena tuan-tuan, nak kena lama masa. Dia tak boleh sat-sat. Sebab itu Sayyid Amin, dia mengajak di Masjidil Haram, dia kata sekurang-kurang menuntut untuk mendapat ilmu ni 40 tahun sekurang-kurang. Macam saya, Ustaz, dia kata, awak saya 40 baru mula mengaji. Tu lain. Ada orang kata macam saya lah, macam saya. Hebat entah macam saya 40 baru mula mengaji. Tu tadi. Jadi yang tu berkaitan dengan sabak dan tetap dalam pengajian. Wallahu a'lam. Pemilihan teman kita sambung bulan depan. Mari kita tengok tuan-tuan, Haqiqatut Tauhid
kita sampai kepada bab yang kedua. Bab yang kedua, tauhid rububiyah. Kita bincang dah itu ni, berkaitan dengan tauhid yang dituntut. Kita masuk kepada bab dia dah ni. Bab yang kedua, tauhid rububiyah. Dia ada dua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ni ialah keyakinan, bina keyakinan. Uluhiyah ni ialah penyembahan kita kepada Allah. Tak mai keyakinan, mana nak mai penyembahan kita kepada Allah. Baik, mari kita tengok. Tauhid rububiyah ialah satu i'tiqad. Yang kata tauhid rububiyah ialah satu i'tiqad. Apa dia i'tiqad? Kepercayaan pegangan ataupun ikatan keyakinan kita. Itu nama dia i'tiqad. Yang kata tauhid rububiyah ialah satu i'tiqad ataupun satu kepercayaan pegangan adanya Tuhan langit dan bumi. Tauhid rububiyah ni ialah satu ikatan di hati kita, hunjam di hati kita, ada Tuhan langit dan bumi ni. Dia tidak ada beza, tak ada Tuhan satu, Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain, tak ada. Satu tu aja. Ia pencipta keduanya. Ia ni siapa? Allah ni lah, Tuhan ni lah pencipta keduanya. Yang cipta bumi pun Allah tu lah, yang cipta langit pun Allah tu lah, dan kandungan yang ada padanya. Allah tu lah juga yang mencipta segala yang ada pada langit dan segala yang ada pada bumi. Allah pemilik segala urusan buat alam seluruhnya. Allah lah yang mencipta langit bumi dan kandungannya. Allah lah yang menguruskan segala-galanya. Jangan asingkan. Jangan Allah yang mencipta tapi pengurusan ni ada dia buat yang tu, ada Tuhan ni dia urus hak ni, Tuhan ni urus hak ni. Hak tu Hindu. Bukan Hindu, Hindu. Hindu dia faham macam tu. Dia kata Tuhan hujan Tuhan lain, Tuhan bagi makan Tuhan lain, Tuhan jahat pun ada. Dia faham macam tu. Kita ada yang cipta langit bumi ni Allah, yang mentadbir mengurus langit bumi ni juga adalah Allah. Tak ada sekutu dalam kerajaannya. Allah tak share dengan siapa-siapa. Allah tak share. Pemerintahan Allah atas muka bumi ni tak share dengan siapa. Sebab itu Allah sangat marah kita share Allah. Share tu syirik itulah, mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Allah perintah esa dia satu-satu je, tiba-tiba kita nak menduakan Allah, marah Allah. Dia tak share dengan siapa-siapa. Hanya dia Tuhan. Tiada sekutu dalam kerajaannya dan tidak dipersoalkan pemerintahannya. Allah tak perlu bertanggungjawab pada siapa-siapa. Yang perlu bertanggungjawab ni kita, makhluk Allah kena. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan semua termasuk saya, kita semua akan dibangunkan di padang mahsyar. Kita kena tanggung dan kita kena jawab. Allah akan bagi kat kita kitab tu nanti. Kita akan baca dan kita akan baca di hadapan Allah. Dah kita baca, Allah akan tanya hak benda kita baca tadi. Kita nak kena jawab dengan Allah. Allah tak gaduh. Allah perlukan nak bagi report kat siapa-siapa? Tak ada. Dia sendiri. Kalau kita makhluk, ya. Makhluk, ya. Kalau tuan-tuan kerja, tuan-tuan seorang pekerja, tuan-tuan nak kena maklum kepada apa? Line leader dia. Line leader kepada supervisor dia, penyelia. Penyelia dia kepada manager dia. Nak kena ada laporan dia, ada pertanggungjawaban dia. Allah tak ada. Allah tak ada. Dia aja yang hebat. Hanya dia sahaja Tuhan bagi setiap sesuatu. Tak ada hal lain dah. Pemberi rezeki kepada setiap yang hidup. Allah jamin rezeki kita tuan-tuan sampai mati. Selagi mana kita duk hidup adalah rezeki kita. Rezeki ni apa dia? Mesti makan minum? Tak juga. Antara rezeki kita duk boleh bernafas hari ni, itu adalah rezeki. Macam mana orang protes? Macam mana yang kita kata Allah bagi rezeki kat dia? Macam mana kita boleh yakin yang Allah bagi rezeki sampai mati?
Kawan tu koma sebulan tak mati pun, kawan tu koma sebulan tak makan pun, kita kata rezeki sampai mati. Rezeki dia juga termasuk nyawa dia, termasuk dia bernapas, oksigen yang dia terima, itu juga adalah rezeki. Rezeki ni luas kan? Pemberi rezeki kepada setiap yang hidup, pentadbir setiap perkara. Allah yang mentadbir. Allah takbir dengan apa? Dengan kuasa dia, dengan kehendak dia, dan dengan ilmu dia. Kita makhluk, kita duduk atas dunia ni, kita buat sesuatu dengan tenaga kita, dengan keinginan kita, dengan ilmu kita yang terhad. Berbeza dengan Allah. Ilmu kita ni hanya yang kita tahu, la tu pun tak semua kita tahu. Ni kita tahu ni dalam, kita kata bolehkah kita tahu semua dalam masjid ni? Tak tahu juga. Apa yang tuan-tuan fikir pun saya tak tahu. Tak usah kira hak fikir lah, hak belakang tirai tu pun saya tak tahu. Jangan kata hak esok, jangan kata hak 5 minit lagi, hak la ni pun, hak belakang tirai tu pun saya tak tahu. Ada lena ke tak pun kita tak tahu. Kan kita tahu. Maknanya ilmu kita terhad, berbeza dengan ilmu Allah. Ilmu Allah bukan takat la, ke depan lagi Allah tahulah. Itu beza kita. Allah mentadbir dengan ilmu dia. Allah tahu sampai ke depan. Allah dah tahu sampai ke depan. Sebab itu macam ada orang petikai. Ada, dia kata apa? Dia kata dia kata macam mana? Istilah dia kata rogilah, dia kata tak adil lah Tuhan. Dia buat ayat tu. Pasal apa? Dah Tuhan buat dia jahat. Ya, dah kan Tuhan mentadbir segala sesuatu. Tuhan yang buat dia mencuri, tiba-tiba Tuhan nak hukum dia di akhirat kelak. Mana dia buat itu? Ya, ada tuan-tuan pernah dengar orang kata itu? Ya, macam tuan-tuan ingat dulu ni ada, bukan apa hak itu ni, apa yang perempuan 3-4 orang ragas pentas hidup peluk mat Korea tu. Ya, hak tu sepasal lah, tak apa tu saya sembang dah lah. Hak lepas pada tu ada satu perempuan mana tak tahu, dia buat satu video kan. Anda tahu kan? Hak tu jadi viral. Dia buat satu video. Dia kata tuan-tuan, lebih kurang lah saya pun tak apa dia, habis nak apa dia baik apa Quran. Dia kata lebih kurang lah, dia kata tuan-tuan jangan marah kat budak-budak ni, lebih kurang macam tu lah. Ini kan semua ketentuan Tuhan. Tu Jabariyah tu, pahaman Jabariyah tu. Ini kan semua ketentuan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan mereka naik. Dia buat jadi ustazah. Tuhan yang menggerakkan mereka naik, Tuhan yang menggerakkan mereka tu peluk. Jadi bila mereka memeluk itu kan dengan kuasa Tuhan. Tu dia. Jadi dia punya imagine, bayang sampai tera tu. Itu puak Jabariyah tu. Segala-galanya tentu kena faham. Kita kaedah kita mudah. Kita buat satu-satu kejahatan, ya dengan izin Allah, ya dengan izin Allah. Pasal apa Allah memberikan keizinan? Allah memberikan keizinan dengan ilmu Allah. Allah berikan keizinan tu dengan ilmu Allah. Tu kata ilmu Allah tak sama dengan kita. Allah tahu, Allah dah qadarkan benda tu berlaku. Kerana apa? Kerana dengan ilmu Allah, Allah tahu pada tarikh sekian-sekian hang ni, apabila diberi pilihan sama ada nak ragah pentas tak ragah pentas, hang memilih ragah pentas, maka Allah mentakdirkan ragah pentas tu berlaku dengan ilmu dia. Bukan saja-saja Allah buat dalam ketidakadilan Allah. Maknanya dengan ilmu Allah, Allah tahu hang tu kalau dibagi pilihan hang akan buat macam tu, maka padanlah hang nanti akan diseksa. Allah tahu pada 9 hari bulan ni, Allah tahu azali lagi. Allah telah mengqadarkan kita ni, mentakdirkan berlaku hari ni azali lagi. Dengan ilmu Allah, Allah tahu pada 9 hari bulan ni, 9 April 2015 ni,
pukul 7.30 ni, 7.30 malam ni, diberi pilihan antara tuan-tuan nak pi malam ni, malam Jumaat, pasal malam lah Tanah Merah. Di antara tuan-tuan nak pi pasal malam Tanah Merah dengan nak main Masjid Darul Rahman Haid, tuan-tuan akan pilih Masjid Darul Rahman Haid. Allah memberikan keizinan Allah tuan-tuan sampai di sini dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah, ilmu Allah. Allah dah tahu dah. Ilmu kita ni terhad. Ilmu kita ni terhad. Jadi padan dah Allah Ta'ala nak bagi pahala dengan orang yang membuat kebaikan dengan takdir Allah. Padan lah. Sebab Allah tahu dengan ilmu dia. Padan dah Allah Ta'ala nak seksa orang yang buat jahat. Padan lah. Sebab Allah tahu dengan ilmu dia, dia ni akan memilih kejahatan. Sebab itu ada orang protes, ya Allah, kalau macam tu nayalah orang tak masuk Islam. Ada orang protes, nayalah orang tak masuk Islam. Pasal apa naya? Dia walaupun tak masuk Islam, tapi dia sedekah, tapi dia baik, dia ni. Tahu nanti tak masuk syurga. Zalim Allah. Siapa kata zalim? Allah tahu dengan ilmu kita kaji. Allah tu kan, dia ada ilmu. Ilmu dia melebihi. Allah tahu yang dulu, yang yang akan datang. Allah tahu. Maknanya Allah menghukum dia sampai ke akhir dia tidak menjadi Islam dengan ilmu dia. Allah tahu. Jadi kita tak gaduh duk buat protes. Oh, kalau macam tu nanya kawan tu baik dah sangat, dia tahu nanti mati kena siksa. Dengan ilmu Allah, Allah mengetahui dia tu pilihan, dia nak buat pilihan yang mana. Kan ada juga orang protes, oh kalau macam tu asing tu untung dia, jahat daripada kecil sampai ketua, lalah minit masuk Islam, tak kecil oh dia buat itu kan. Oh mana acik seminit nak mati tetap masuk Islam, masuk syurga. Oh mana acik, hang duk mana acik apa? Allah tahu dengan ilmu dia, maka Allah menjadikan dia Islam di akhir hayat. Ilmu Allah tu bukan dekat hari ni. Ilmu Allah tu menjang, tidak ada had dia. Kita ilmu kita ni ada had. Kita tahu had la pun had depan mata. Had depan mata tu pun kalau had duduk dalam kepala kita tak tahu. Ilmu Allah ni tanpa had, tanpa sempadan. Allah melakukan sesuatu dengan kuasa dia, dengan kehendak dia, dan juga dengan ilmu Allah. Yang tu kena dengan ilmu Allah. Siapa kita nak mempertikaikan ilmu Allah? Isno patutnya hari ni dalam keadaan tak hujan di majlis macam ni, yang pergi turun hujan buat apa? Allah tahulah siapa Allah turun hujan. Hang tu sudah tahulah. Yang kita pula duk protes duduk apa kan? Jadi kalau kita dah, tu yang kata mengaji tauhid tu, kita tahu Allah Ta'ala melakukan sesuatu tu dengan ilmu dia. Jadi kita rasa apa? Kita tak gaduh nak rasa apa? Rasa duka cita, tak gaduh nak rasa feras. No sayang lah dia tu no. Dah sampai last minute pun tak baik, nanti kena neraka sikit. Allah tahulah dengan ilmu dia. Maka kenapa Allah tidak menjadikan dia Islam? Allah tahulah dengan ilmu Allah. Allah jadikan sesuatu dengan ilmu dia. Allah tahulah kenapa dia ni dijadikan Islam. Itu. Kita kembali kepada Allah. Jadi kita tak pening apa lah. Jadi Allah pentadbir setiap perkara. Hanya dia sahaja yang boleh merendah atau meninggikan seseorang, mengurnia, dan sebaliknya boleh memberikan mudarat sesuatu atau memberikan manfaat. Allah boleh bagi mudarat, Allah boleh bagi manfaat. Contoh macam mana? Kita ambil benda simple. Ubat. Ada 3 peringkat kita faham tentang ubat. Pertama, hak yang boleh menyebabkan akidah kita tergelincir apabila kita mengatakan ubat mampu memberikan kelegaan dengan sendiri dia. Ubat mampu memberikan kelegaan dengan sendiri dia. Out tu. Ya. Yang kedua, kita share kuasa Allah dengan ubat. Contoh, ubat tu dah jadi kebiasaan dia, tabiat dia.
yang Allah bagi penyembuhan kepada ubat tersebut. Jadi makan ubat tu akan lega. Kerana apa? Kerana kesembuhan tu Allah bagi kepada ubat. Jadi Allah share kuasa sembuh tu dengan ubat. Sedangkan kita mengaji tak sah ni, Allah tidak bersekutu dengan siapa-siapa pun mentadbir, mengurus apa. Jadi yang paling tepat, ubat itu hanya menjadi sebab. Ya mungkin lega, ya mungkin tidak. Cuma ubat tu sebagai satu ikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah. Hak pertama tadi ni, kita memang 100% ubat tu yang melegakan. Macam contoh, kerana baja ni lah, kerana baja ni lah pokok ni tumbuh. Cara kita bercakap harian tu lain. Macam orang tanya, pokok hang ni nampak berbuah cantik ni, hang duk buah. Aku alhamdulillah lah duk amai baja tu. Bukan kita i'tiqad baja tu, cuma tu bahasa harian ya, tu tak ada masalah apa. Cuma jangan duduk i'tiqad baja tu lah. Kalau tak ada baja ni pakai tak ada apa. Baja tu segala-gala. Bagi kita baja tu hanya sebab. Mungkin ya, mungkin tidak. Yang boleh menumbuh, yang boleh melega, yang boleh menyembuh adalah Allah. Jadi jangan share pula kuasa penyembuhan tu antara ubat dengan Allah. Tapi ikhtiar kita tu kena lah. Ikhtiar kita makan ubat, kita kaji ubat, kita proses nak bagi macam mana ubat tu jadi berkesan dan sebagainya. Tu ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi jangan bersandar semata-mata kepada ubat tersebut. Itu akidah dia. Dia juga berkuasa memuliakan atau menghinakan yang lain darinya, tidak mampu memberi mudarat dan manfaat, sama ada untuk diri dia atau pihak lain, kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi kita nak kena yakin rangkap pertama ni, segala-galanya Allah. Kita sebagai manusia ikhtiar. Benda-benda atas alam ni hanya menjadi sebab. Tauhid dari jenis ini tak ada seorang pun yang akan memungkirinya, kecuali golongan materialis yang etis, yang mengingkari wujudnya Allah, seperti golongan ad-dahriyin dahulunya dan golongan komunis zaman la ni, golongan etis yang tidak percayakan Tuhan, yang mereka lebih meyakini alam ini terjadi dengan sendiri. Dia yakin macam tu, tabiat alam. Dia panggil tabiat alam ni, tabiat dia ada hujan. Bila ada hujan, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni pula. Bila lama dah, benda lama ni tabiat, dia faham macam tu. Kita ni bila dia sampai masa Allah ambil tu dengan sebab apa? Sebab tua, dengan sebab sakit, dengan sebab tu kita beza dia tu. Depa benda tu akan mati. Pasal mati dah, memang dah dia tua. Pasal apa? Dah tabiat dia. Ada kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia mati dengan sebab sampai masa dia lah. Allah Ta'ala yang menyebabkan dia mati. Sebab dia tu sakit, demam lah. Kalau tak ada sebab tu, boleh mati tak? Boleh mati. Tu kita yakin macam tu. Kalau tak ada sebab pun boleh mati. Tapi kematian dia hari ni pasal ada sebab. Ada orang duduk atas katil pun mati. Ada orang lintas jalan, kereta belah, dia mati. Ada orang lintas kereta belah, dia tak mati, kereta mati. Apa dah? Tu kita kena faham macam tu, kan? Yang menentukannya adalah Allah. Hak benda duk jadi ni hanya sebab. Boleh tak Allah nak menjadikan sesuatu tanpa sebab? Boleh. Tak ada pelik apa tu kuasa Allah. Tapi yang duk berlaku kat atas dunia ni kebanyakannya tidak mencari adat, tidak luar daripada kebiasaan. Tapi boleh tak Allah Ta'ala nak buat? Boleh. Hujan lebat bah, ya, boleh tak? Kalau
tak hujan, tak tahu ayam kau duk naik bah, boleh tapi luar biasa lah. Tapi boleh dah nak jadi itu, Tuhan boleh buat, tak ada masalah. Mestikah dengan hujan lebat bah? Tak mesti. Mestikah ada hujan lebat baru bah? Tak juga. Yang nak menentu bah tak bah ni Allah. Sebab dia ada mungkin parit tu tak, parit tersumbat. Tu jadi kita ikhtiar sebagai manusia kena perelok parit lah, tu ikhtiar. Kalau tak makan ubat pun lega, makan ubat pun lega. Tapi kita kena ikhtiar dengan makan ubat. Kalau ada orang kata macam ni, Allah kalau tak senaman pun mati, senaman pun mati. Ataupun dia kata macam ni, Allah hang duk jaga makan apa, hak jaga makan pun mati, hak tak jaga makan pun mati. Kita sebagai manusia jangan tinggal ikhtiar, jaga makan kita. Dah jaga apa nak mati, tu nak buat macam mana? Ikhtiar kita tak tinggal. Dalam melaksanakan ikhtiar pun kita dapat pahala. Duk jaga badan kita, duk jaga tak makan benda-benda mudarat, dapat pahala. Sampai masa Tuhan nak matikan kita tu, kerja Tuhan. Mengamal, melakukan ikhtiar tu pun dah dapat pahala dah. Nak tinggal buatlah. Bukan merugikan. Kita ikhtiar tak mubah, maka kita bersihkan longkang. Kita ikhtiar supaya penduduk kawasan ni tak ada denggi, nyamuk denggi, maka dibersihkan longkang. Tu ikhtiar. Tak boleh dengan ikhtiar. Ada orang kata hang duk bersih apa dah kita mengaji tauhid tadi, jamuk tu bukan boleh. Tu pelajar mengaji kan, sampai tak ada ikhtiar, tak ada usaha sebagai sebagai makhluk ni usaha. Yang menentukan Allah. Ikhtiar kita tu kena. Nak lintas tengok kiri kanan tu ikhtiar, dapat pahala kan. Tapi dah lintas kereta tak nampak dia nak main juga belah, tu cerita nombor 2. Jangan duk bekam. Dah kita mengaji tadi, alhamdulillah lah hari ni. Lepas ni jalan tu aku nak keluar, kalau nak kena, tak kena kan. Ikhtiar tu jangan, manusia sebagai makhluk kita jangan tinggal ikhtiar. Usaha tu duduk kat kita kan. Menentukannya adalah Allah. Demikian juga golongan materialis yang mempercayai alam ini mempunyai dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Ada juga dia percaya yang hak duk bagi jahat akan benar ni, hak duk jadi buruk kawan ni, hak duk jadi elok kawan ni. Dia percaya macam tu. Manakala sebahagian besar orang-orang musyrikin seperti bangsa Arab di zaman jahiliah, mereka ini masih mengakui dan mengiktiraf tauhid rububiyah ini. Jadi puak musyrikin, jangan kata puak musyrikin, dalam musyrikin lah, puak kafir hari ni pun tuan-tuan, dia pun yakin, ada segolongan yakin yang menciptakan ni Allah lah apa-apa, tapi tang penyembahan tak berlaku kepada Allah. Dia berlaku benda yang lain daripada Allah. Kadang-kadang jangan kata orang musyrikin, orang yang Islam, Muslim, mukmin macam kita ni pun tak tentu. Yakin Allah bagi rezeki, yakin Allah yang mematikan dan menghidupkan, yakin Allah yang meninggi dan merendahkan, tapi dalam waktu yang sama kita menuhankan benda lain. Ada juga duit ringgit, kuasa, kekuasaan pun berlaku. Pasal apa? Pasal hak rububiyah ni tak sungguh, maka uluhiyah sat lagi jadi goyang lah. Dia nak kena rububiyah ni kemas sungguh lah, yakin sungguh-sungguh lah, yakin sungguh-sungguh. Al-Quran telah menjelaskan tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Geng-geng musyrikin tanya dia pun jawab Allah, tapi penyembahan dia tak berlaku kepada Allah. Seterusnya lagi dalam Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ard
min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya, tentu mereka menjawab Allah juga. Tapi tanggungjawablah. Begitu kadang-kadang kita boleh jumpa orang dalam dia duk tipu orang tu pun, dia boleh kata, dia kata ingat tipu orang ni jenuh jawab di neraka. Tu dalam proses dia duk tipu orang. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia hanya percaya tapi dia tak yakin. Kan? Dia percaya lah. Macam contoh, mak kita pesan kat kita, ni bulan Ramadan, lepas mayang tarawih sat lagi, jangan balik lagi, tadarus Quran dulu. Cik tu saya takutlah bulan Ramadan ni hantu kena ikan. Anak percaya dah kan mak? Percaya dah kan mak? Ya. Oh, hantu kena ikan. Dia pun tadarus Quran ke sebelah balik. Jalan nak balik rumah dia ada pokok pisang. Sampai pokok pisang tu tuan-tuan, tak tahu pokok pisang tu bergegang. Dia pelik lah pokok pisang tu. Dia duk kayu. Pokok pisang tu pula panjang 500 meter. Maksud dia tanam pokok pisang tu banyak. Dia percaya, mak dia abang tadi kan, bulan Ramadan hantu kena ikat. Dia percaya ya, tapi main dengan pokok pisang duk goyang tu, dia yakin tak ada dah. Dia kayuh gerek tu putih tu rantai-rantai. Dia bukan tak percaya, tapi tak berapa yakin. Macam ni lah puak ni percaya ni. Bukan dia tak percaya, tapi tak yakin. Tak yakin dengan siksa kubur. Tu kadang-kadang dalam dia duk tipu orang tu, dia boleh kata, ni benda berlaku ni, benda real berlaku kat anak sendiri. Ni kita pergi, tak usah sebut lah apa dia, tu saya tanya lah. Ni dia ada lah kawan tu, dia duk sewa tanah kita pergi proses kat dia, minta dah. Dia kata, ustaz, dia kata jangan buat main dengan duit wakaf ustaz, neraka, siksa kubur. Dia tak bayar tu 14 tahun. Tapi dia boleh cerita kat kita. Dia pula cerita, bukan kita cerita kat dia. Dia boleh kata kat kita, duit wakaf jangan main ustaz, tanah wakaf. Dia duk tungin tanah wakaf tu. Maknanya dia bukan tak percaya, dia percaya, tapi dia tak upaya. Kalau yakin sungguh dia tak buat. Begitu juga dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arasy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ni pertanyaan-pertanyaan pada kaum musyrikin ni macam tu. Tanya, dia jawab Allah, dia jawab Allah, tapi dia melaksanakan tu jauh daripada jalan Allah. Haduk jadi atas dunia ni macam tu hari ni. Kadang-kadang hak duk buat tak kena tu, kalau kita tegur, dia kata, kami pun tahu hukum Allah. Dia kata macam tu. Awak ingat hampa ya? Kami pun tahu dosa pahala.
tu dalam dia duk tak pakai tudung tu, kita kata pakailah tudung tu. Allah kami bentau air dosa pahala lah, tahu macam mana dia duk buat tu. Nampak tak? Ada jadi itu baru benda kecil lah. Kalau benda besar lagi tak tahulah nah. Inilah jawapan orang-orang musyrikin yang menunjukkan bahawa mereka tetap mengakui ketuhanan Allah. Mereka akui ketuhanan Allah untuk alam ini dan pentadbiran urusan alam ini. Sepatutnya keimanan mereka terhadap ketuhanan rububiyah Allah ini membawa mereka kepada menyembah Allah yang esa tanpa menyungutu di dalam pengabdian mereka. Tetapi malangnya mereka ingkar terhadap bahagian tauhid yang lain, yakni tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Rumusan dia apa tuan-tuan? Kita duk bincang panjang habis. Rumusan dia, tauhid rububiyah ialah tauhid meyakini Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mengurus dan mentadbir alam ini. Allah tak share dengan siapa-siapa. Allah yang menjadikan sesuatu dengan kehendak dan ilmu dia. Segala-galanya di atas muka bumi ini Allah saja. Allah tak ada share dengan siapa. Jadi tauhid rububiyah ni tauhid keyakinan kita kepada Allah. Nak kena kemas sungguh rububiyah, baru sempurna kita uluhiyah kita. Yakin kena elok, barulah pengabdian kita cantik sempurna. Tapi kalau keyakinannya tak cantik, tak kemas sungguh, maka pengabdian kita pun longgar. Macam apa? Macam kita tahu apa benda yang kita nak buat ni. Benda yang aku buat ni, katalah sembahyang kita ambil. Sembahyang ni kalau aku buat, sembahyang ni akan jadi kepala amalan yang akan dihisap. Elok sembahyang aku, elok lah. Itu yakin macam tu. Allah akan hisap dulu sembahyang aku. Comel sembahyang aku, maka segala amalan lain Allah sempurnalah hisap dia. Kalau sembahyang aku tak comel, maka tak comel. Maka dalam proses kita menyempurnakan sembahyang tadi, maka comel lah, cantiklah dengan rokok dia, dengan sujud dia, dengan tartilnya bacaan dia. Pasal apa? Pasal kita yakin sembahyang ni lah menjadi kepala amalan yang akan dihisap. Tapi kalau tak ada hak keyakinan tadi, mana mungkin nak mai sempurnanya amalan untuk terhasilnya keyakinan tadi. Pasal apa puasa? Dengan aku puasa ni, moga Allah akan bagi satu ganjaran yang Allah sendiri akan bagi, tak sama dengan amalan-amalan yang lain. Aku buat bagi comel. Pasal apa? Aku nak hadiah daripada Allah tu, direct daripada Allah. Maka puasa tadi aku buat sempurna. Pasal apa sempurnanya puasa aku? Pasal aku yakin puasa ni lah, hasil puasa ni nanti aku dapat ganjaran daripada Allah. Tapi kalau kita tak ada keyakinan macam tu, mana mungkin puasa kita nak cantik. Jadi dua-dua ni kenalah. Pertama nak kena bina yakin kita kepada Allah. Maka bila ada keyakinan kita kepada Allah, barulah pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah menjadi sempurna. Boleh tuan-tuan? Itulah dia punya apa panggil conclusion lah. Sebelum kita pindah kepada tauhid uluhiyah, yakni pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah. Dan tauhid uluhiyah sangat berkaitan dengan rububiyah, tak boleh dipisah-pisah. Jangan jadi kita macam orang musyrik. Jangan jadi kita macam orang yang ada hari ini. Kita yakin Allah menjadikan aku, tapi penyembahan aku tak berlaku kepada Allah. Pengabdian aku tak berlaku kepada Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Baik, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.